Okey, pertama sekali ini pun saya nak minta dia bercakap ni orang kuat PAS. Dia masih lagi. Saya ni dah mantan. Okey. Pertama sekali saya menganggap bahawa daripada senarai muktamar-muktamar PAS, ini adalah muktamar yang ke-59. Bagi saya, ini adalah muktamar yang nak menentukan PAS mencari jalan yang mana. Sebab PAS sedang berada di T-Junction sekarang. PAS sedang berada di T-Junction, nak ambil selekor sebelah kanan ke, nak ambil selekor sebelah kiri ke, maka muktamar ini dengan melalui proses pemilihan ini akan menentukannya. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya dapati ada vacuum dalam PAS. Saya dulu naib presiden PAS. Jadi ada vacuum dalam PAS sejak kematian almarhum Datuk Fadil Noor. Sampai buat sekian lama ni, sampai sekarang ni, ada vacuum dari segi leadership. Ada vacuum dari segi arah tuju. Ada vacuum dari segi membuat pengisian-pengisian untuk memantapkan batang tubuh PAS. Ada vacuum dari segi jihad yang selama ini disebut-sebut, dimasukkan dalam hati sanubari melalui saluran antaranya ialah usrah-usrah dan berbagai-bagai lagi kita punya latihan-latihan mingguan, bulanan, tahunan yang dibuat kepada ahli parti dan pendukung-pendukung parti. Nombor 3 bagi saya ialah pemilihan muktamar kali ini signifikannya ialah bahawa sekarang ni kita nampak dengan jelas dan tidak ada orang boleh menafikan bahawa berlaku sekarang ni pertentangan di antara dua golongan. Kalau ada yang nak menafikan, saya serahkan kepada dia. Tapi bagi saya, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat di satu pihak, namanya ialah golongan ulama. Dan satu pihak lagi yang saudara pun tahu, ialah golongan profesional. Yang dikatakan Anwarinas dan sebagainya. Bagi saya, Anwarinas ni tak wujud. Sebab bagi saya, Anwar ni non-factor lah bagi saya dah. Non-factor. Jadi, bagi saya lebih suka menamakan parasit-parasit dalam PAS, anai-anai dalam PAS yang cuba sebenarnya untuk menjatuhkan batang tubuh PAS itu sendiri dan perjuangan PAS itu sendiri. Jadi maknanya kalau kita ambil Ustaz Hadi, nampaknya Alhamdulillah tidak ditentang. Timbalan Presiden, saya rasa satu dunia sekarang sedang memerhatikan di antara Mat Sabu dengan Nek Amar. Jadi Jati, saya tidak cakap Jati ni, ini peribadi saya, soalan pun peribadi saya. Jadi saya konsisten daripada dulu sampai sekarang saya nak tengok ulama memimpin PAS. Kalau boleh bagi saya presidennya adalah ulama. Timbalan presidennya ada ulama. Paling tidaknya 2 daripada 3 naib presiden itu pun ulama. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang dapat melihat akhirat pun dilihat dengan terang, dunia pun dapat dilihat dengan terang. Maknanya ulama yang ada dua-dua ilmu. Ilmu dunia pun dia ada, ilmu akhirat pun dia ada. Ilmu ekonomi dunia pun dia ada. Ilmu nak masuk dalam keranda pun dia ada. Jadi ini yang saya nak. Dan saya napati ulama-ulama sedemikian ada di dalam PAS. Dan kita mesti ketengahkan ulama-ulama seperti ini. Bagi saya, Nek Amar yang rasanya mencabar Mat Sabu sebagai incumbent adalah di antara ulama yang masuk dalam kategori yang saya sebutkan tadi. Yang keempat yang saya nak sebut nanti Nok Man akan tambah. Yang keempat, signifikan kepada pemilihan kali ini ialah tentang Pakatan Rakyat itu sendiri. Kalau kita lihat dalam satu mutaqa ulama yang diadakan di Al-Usta baru-baru ini, kita pati salah satu resolusi yang sangat menarik yang saya yakin mereka akan bawa resolusi itu dalam persidangan ulama dan juga mungkin dalam muktamar penuh mereka akan bawa, iaitu mengkaji semula kedudukan PAS dalam Pakatan Rakyat. Jadi bila mengkaji semula tu beberapa option-option akan dikemukakan. Dan saya mengharap sangat yang saya perjuangkan selama ini hingga gugurnya keahlian saya dalam PAS, saya harap itu akan dapat dicerminkan dalam muktamar kali ini dan keputusan dibuat tidak lain dan tidak bukan PAS mesti meninggalkan Pakatan Rakyat. Sila Man. Saya melihat muktamar kali ini merupakan salah satu daripada muktamar yang mencabar. Seperti mana muktamar yang suatu ketika dahulu tahun 80-an menggagaskan apa yang dipanggil kepimpinan ulama. Sebelum daripada itu, PAS berada dalam keadaan yang agak kelam kabut dari segi ahli tuju dan kepimpinan.
maka digagaskan oleh Dewan Pemuda PAS Pusat supaya diwujudkan suatu gagasan yang dipanggil kepimpinan ulama, sehingga terwujudnya Majlis Syura Ulama itu sendiri. Jadi saya lihat itu satu perkara yang berlaku dalam PAS, dan saya lihat muktamar ini juga berada dalam suasana yang sebegitu. Sebab itu kita melihat bahawa beberapa kumpulan ataupun pandangan-pandangan mereka menjurus ataupun persaingan yang hebat berlaku dalam pemilihan pada tahun ini. Cuma yang saya lihat gini, tidak dapat dinafikan semua peringkat kepimpinan di peringkat PAS Pusat dan pimpinan PAS Negeri, mereka mempunyai kebimbangan hari ini bahawa keputusan pilihan raya yang ke-13 mereka kurang mendapat undi daripada orang Islam dan orang Melayu. Ini tidak dapat dinafikan, dan itulah yang sedang dibicarakan dan dibisik-bisikkan di kalangan mereka. Dan itu saya rasa akan dibincangkan dalam muktamar yang pada hari ini. Jelas saya lihat kemerosotan kerusi dan undi, walaupun PAS bertambah kerusi dari peringkat negeri, umpamanya Negeri Selangor, tetapi dari segi undi orang Melayu dan orang Islam kepada parti PAS dalam Pakatan Rakyat menurun. Ini dilihat secara ketara. Di beberapa tempat yang mana PAS boleh menang, tetapi lonjakan itu bukan daripada undi orang Islam dan orang Melayu kepada calon PAS, tetapi di kalangan bangsa-bangsa lain. Maksud dia, sudah wujud kebimbangan dalam pimpinan di kalangan pimpinan PAS. Adakah pertambahan kerusi di beberapa negeri di peringkat Dewan Undangan Negeri dan penurunan kerusi di peringkat Parlimen, adakah PAS hanya semata-mata dijadikan tools ataupun alat kepada gabungan Pakatan Rakyat untuk mendapatkan kuasa di Malaysia semata-mata? Kerana penurunan undi Melayu ketara, tetapi peningkatan undi di kalangan orang Islam, bukan Islam dan orang Melayu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau PAS sebagai parti Islam Malaysia, parti Islam Malaysia, tiba-tiba dalam orang kata yang menjadi teras kepada keanggotanya ialah orang Islam. Dan di Malaysia ni orang Islam majoritinya orang Melayu. Tiba-tiba parti yang mendukung perjuangan Islam ini, dia tidak mendapat sokongan dan dukungan dari segi angka undi. Saya rasa ini satu perkara yang wajib dibimbangi oleh pemimpin-pemimpin PAS kalau mereka tidak fikir pada muktamar ini. Itu yang kedua. Yang ketiga saya nak sebut, dan ini pun disedari oleh kepimpinan UMNO dalam Barisan Nasional, dan ia juga dilihat oleh kepimpinan PAS dalam PAS itu sendiri. Hari ini punca utama orang Melayu tidak menyokong undi kepimpinan calon-calon PAS dalam pilihan raya PRU yang 13, sama ada berkurangnya kerusi maupun kurangnya undi Melayu Islam kepada PAS, kerana mereka tidak menjaga kepentingan Islam. Pertama, mereka mula lunak ataupun meliberalkan dasar perjuangan mereka, bukan kerana mereka suka kepada UMNO itu sendiri dalam Barisan Nasional. Sebab dilihat UMNO masih belum bersedia untuk membuat perubahan, seperti mana yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Presiden UMNO melalui proses transformasi. Kita lihat rakyat secara umum, dia melihat UMNO belum bersedia untuk membuat perubahan itu. Kalau dulu dinyatakan bahawa kepimpinan UMNO ni agak liberal, agak tak jaga kepentingan Islam dan Melayu, mereka belum nampak lagi, rakyat belum nampak lagi kebersediaan UMNO itu sendiri. Tetapi oleh kerana PAS ini dia tidak memegang kepada apa yang diharapkan oleh rakyat, membela agama, membela kepentingan orang Melayu peribumi, dan beberapa perkara-perkara ini menyebabkan orang Melayu ini tak ada pilihan melainkan berikan kuasa kepada UMNO dan Barisan Nasional daripada diberikan kepada PAS. Hanya yang mereka lihat akan terus dipergunakan dalam Pakatan Rakyat itu semata-mata. Jadi saya lihat ini beberapa perkara yang perlu dibangkitkan, dibahaskan oleh para perwakilan dalam muktamar kali ini. Kalau mereka gagal, persaingan ini akan jatuh kepada golongan-golongan yang kita katakan mula liberal dan meliberalkan dasar perjuangan PAS. Saya rasa kalau UMNO bangkit, UMNO bersedia untuk membuat perubahan dalam masa setahun 2 tahun ini, saya akan lihat undi kepada PAS dalam Pakatan Rakyat dalam PRU yang ke-13
akan terus menurun dan sahlah seperti mana dakwaan ramai masyarakat luar, PAS hanya digunakan sebagai tools ataupun alat dalam Pakatan Rakyat untuk meraih undi orang Melayu kepada DAP dan PKR semata-mata. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Ibu dan ayahlah yang mengasuhkan. Bagi saya, sejak saya membantu mentadbir Negeri Selangor menjadi exco selama 4 tahun genap, dan juga pengalaman saya berurus bersama-sama dengan pimpinan DAP, dengan pimpinan PKR, dan juga pengalaman saya duduk di kerusi antara yang tertinggi dalam pimpinan Parti PAS, saya merasakan kita mempunyai bukti yang cukup, mempunyai fakta yang cukup, mempunyai peristiwa yang cukup untuk mengambil tindakan yang drastik. Tak perlu cakap-cakap lagi dah bahawa PAS mesti meninggalkan Pakatan Rakyat. Sebenarnya untuk pengetahuan saudara, teman-teman media sekalian, kalau kita pergi ke kawasan-kawasan di mana orang PAS ramai, pergilah ke Kedah misalnya, Sungai Limau pun baru-baru ni, pergilah ke Terengganu, pergilah ke Kelantan, pergilah sebahagian daripada Johor, pergilah ke Pahang, bisikan daripada rakyat sebenarnya ialah supaya PAS berdiri seorang-seorang sekarang ni. Bisikannya begitu. Jadi bisikannya supaya PAS menarik diri terus daripada Pakatan Rakyat. Dan bisikan ini bukan disuarakan oleh rakyat-rakyat yang menjadi penyokong ahli PAS. Bahkan kita dapati ulama sudah menyuarakannya. Pemuda sudah menyuarakannya. Dalam penyuaraan itu kita lihat DAP terus mengasak, DAP terus mengasak, DAP terus mengasak. Yang terakhir sekali dalam surat khabar pada hari ini pun bagaimana kapal Sing dikatakan mengasak PAS supaya PAS salah satu daripada pertubuhan-pertubuhan mengasak pertubuhan Islam yang bercirikan Islam dan Melayu yang dikatakan termasuk PAS di dalamnya itu menggugurkan Islam dan Melayu dalam pertubuhan itu. Bagi saya lah suasana ini macam satu masa dulu Dr. Mahathir nak menggugurkan nama Islam dalam PAS. Saya ketika itu naik presiden. Kita buat perancangan, kita buat strategi, kita pergi berdemonstrasi, kita pergi jumpa menteri-menteri, berbagai-bagai kita buat. Jihad namanya. Saya harap benda yang sama pun dilakukan, semangat yang sama pun dilakukan untuk berjihad, untuk menentukan PAS terus berada di landasan Islam. PAS berada di landasan mempertahankan Melayu. PAS berada di landasan mempertahankan institusi raja. Dan akhirnya PAS mempertahankan keharmonian masyarakat Islam 28 juta di negeri ini. Tambahan, saya nak tambahan. Sila. Kenapa PAS tidak mahu keluar daripada Pakatan Rakyat? Saya tanya. Pertama, isu yang terbaru. Ketua Mahkamah Syariah Negeri Kelantan sudah menyatakan bahawa mereka dari segi judiciary, sistem kehakiman Mahkamah Syariah, mereka mengatakan kami sudah bersedia.
Sekarang ni bergantung kepada orang politik di Dewan Undangan Negeri ataupun pentadbir. Kamu gazet undang-undang ini, kami laksanakan dalam Mahkamah Syariah. Okey. Dan itu merupakan salah satu daripada agenda perjuangan PAS. Berpuluh-puluh tahun sejak ditubuhkan, dan itu menjadi punca kenapa orang-orang agama, Biro Agama daripada UMNO keluar, mereka membentuk Parti Islam Malaysia PAS. Okey. Maksud dia, apabila Ketua Mahkamah Syariah di negeri Kelantan menyebut kami sudah ready, dari segi prasarana sudah ada, cuma dia kata tambah kita kekurangan bilangan hakim, itu negeri kena lantik. Federal kami minta kompleks kita buat, bagi peruntukan, negeri bagi tanah kita dah bina, dah siap. Kapal Sing kata no. Dia sebut bila dibangkitkan isu, dia kata no. No. Jadi kalau PAS tidak mahu melaksanakan seperti mana apa yang sudah dinyatakan oleh Ketua Mahkamah Syariah di negeri Kelantan, kami sudah bersedia. Kami hakim, kami bersidang, kami memutuskan, kami menyiasat berdasarkan kepada enactment yang sudah diluluskan dan digazetkan. Kalau ada itu, kami gunakan itu. Tapi kalau tidak ada, kami tak boleh gunakan. Itu bergantung kepada orang politik. Sedangkan kita lihat tahun 1993 apabila enactment Jenayah Syariah Kelantan 2 diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri Kelantan, semua adun PAS, semua adun UMNO sokong 100%. Maksud dia apa? Di situ sudah ada suasana ketika itu sokongan daripada rakyat Kelantan. Cuma ketika itu katanya Perdana Menteri ketika itu memberikan satu surat mengatakan kena perhatikan supaya apabila ini dilaksanakan tidak menjadi kucak-kacir masyarakat. Tetapi hari ini setelah 20 tahun lebih, 93, hari ini 2013, 20 tahun, saya rasa rakyat Kelantan sudah bersedia. Sebab mereka sudah 5 penggal mengekalkan pemerintahan ini. Mana mereka sudah bersedia. Ini agenda PAS. Tetapi rakan PAS dalam Pakatan Rakyat, DAP, no. Jadi kalau PAS nak melaksanakan, memang secara terang saya lihat logik akal. Kalau nak buat juga, dia kena berpisah dengan DAP. Satu. PKR tak sebut lagi tu. Wan Azizah, Datin Wan Azizah tak sebut, Anwar tak sebut lagi, kita tak tahu reaksi. Tapi DAP terang-terang, no. Maksud dia, bagaimana PAS nak melaksanakan? Melainkan dia kena berpisah dengan DAP. Kalau PAS tak bersedia untuk berpisah dengan DAP dalam konteks jenayah syariah di negeri Kelantan ini, maksud dia PAS tidak mahu melaksanakan apa yang dia perjuangkan. Maka saya takut kalau dia tak berpisah sebab tak nak buat, sebab tak boleh pisah, saya nampak Rakyat akan memisahkan mereka. rakyat akan berpisah dengan PAS ataupun mereka akan terus sebut PAS memang parti retorik. Itu dia. Ada dia kadang dia bagi alasan. Dia kata federal tak bagi. Federal tak bagi concern untuk buat hukum jenayah syariah. Itu kerja orang politik. Siapa orang politik di Kelantan? Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, parti yang mentadbir negeri Kelantan. Mereka kena runding dengan persetujuan. Nyatakan kami sudah bersedia ini. Kalau tak ada enforcement, kami boleh bentuk enforcement. Kena minta bagi kuasa. Kita tunjuk sekurang-kurangnya mereka sudah bersedia. Mahkamah Syariah mereka mengatakan kami sudah bersedia. Orang politik negeri Kelantan yang mentadbir, mereka kena bersedia. Kalau persediaan ini sudah diada, saya rasalah, saya ni hati saya, hati kecil saya, Perdana Menteri kita orang Islam, Perdana Menteri kita orang Melayu secara keturunan dia. Saya rasa dipujuk, diberitahu. Akhirnya saya rasa dengan keadaan Majlis Raja-Raja Melayu, Sultan Agong ini menjadi ketua agama dan ketua negara, saya nampak akan diberikan laluan. Mungkin bukan secara total, mungkin secara berperingkat-peringkat supaya rakyat akan melihat secara keseluruhan bagaimana keindahan, keadilan yang mampu diberikan kepada Islam ini kepada masyarakat, bukan saja orang Islam tetapi kepada orang bukan Islam. Sebab sekarang ni rakyat tak merasai keindahan dan keadilan itu lagi. Tetapi kalau mampu diterjemahkan dalam konteks berperingkat-peringkat, saya rasa rakyat bukan saja di kalangan orang Melayu Islam yang mampu menerima, tetapi yang bukan Islam mereka mampu menerima. Saya ambil contoh, sistem perbankan Islam.
sistem perbankan Islam, kaedah cara Islam. Tetapi hari ini kita lihat ramai di kalangan orang-orang bukan Melayu, bukan Islam, mereka terlibat dengan sistem perbankan Islam. Kerana apa? Kerana lebih terjamin, lebih tidak menindas kepada mereka. Itu je. Maksudnya itu salah satu keindahan dan keadilan yang dibawa oleh Islam, yang dari konteks jenayah syariah ini belum dirasai lagi di Malaysia. Tetapi kalau kita mula menampilkan satu peringkat demi satu peringkat, saya rasa lah sebagai manusia, sebab kita ginilah, kita orang Melayu, kita semua orang Melayu, ada orang Cina, orang India, mereka betul ke? Mereka betul ke? Tetapi dari segi hati mereka ini, mereka mahu kebaikan. Orang Cina pun mahu kebaikan, orang India pun mahu kebaikan, bangsa-bangsa lain pun mahu kebaikan. Jadi perundangan ini sebenarnya menjaga kebaikan masyarakat secara majoriti. Tidak ada mana-mana undang-undang yang dibentuk oleh manusia dunia ini melainkan untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Apatah lagi undang-undang ini yang orang Islam percaya ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian manusia yang ada di atas muka bumi ini. Allah. Okey. Ya, sila. Kalau hanya kata PAS tu dalam Pakatan Rakyat, so macam mana dengan PAS itu? Oh, kalau PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, yang pastinya, yang pertama, PAS boleh menghidup. Saya menggunakan perkataan menghidupkan balik. Pada PAS saya sudah dah mati tu, menghidupkan balik akar-akar perjuangan PAS, sendi-sendi perjuangan PAS dan landasan-landasan perjuangan PAS. Sebab di kala itu tidak ada gangguan-gangguan dalaman dalam PAS. Sekarang ni gangguan dalamannya kita tengok hari ni Karpal Singh, gangguan dalamannya Lim Guan Eng, gangguan dalamannya kadang-kadang ada tempat-tempatnya Anwar sendiri dikatakan merupakan gangguan-gangguan dalaman dalam pakatan itu yang menyebabkan PAS tidak boleh balik ke landasan asalnya. Nombor dua, saya fikir kalau misalnya PAS berseorangan sekarang ni, saya merasakan orang Melayu sedang mencari-cari sekarang ni. Orang Islam sedang mencari-cari parti mana yang sebenarnya memperjuangkan Islam, memperjuangkan Melayu, parti mana yang menolak liberalisme, parti mana yang menolak pluralisme, parti mana yang menolak sekularisme, parti mana yang menolak berbagai-bagai lagi isma-isma yang nak disampaikan kepada kita. Saya nampak kalau PAS bersendirian dengan pimpinan yang ada, dengan Datuk Harun Din misalnya, Harun Taib misalnya, bahkan Presiden sendiri dan sebagainya, Nek Amar misalnya, Tuan Ibrahim Tuan Man, orang-orang ini saya terlalu yakin orang ini dapat menghidupkan PAS sebagaimana PAS ditubuhkan lebih 60 tahun yang lalu. Jadi ini dia punya apa. Dan satu lagi yang saya nak sebutkan, mana-mana kita pergi pun, ini fakta, mana-mana kita pergi pun, orang nak lihat supaya orang Islam ni tidak berpecah-pecah. Orang nak lihat tidak berpecah. Pasal Islam berpecahlah Karpal Singh buat kenyataan yang sedemikian. Pasal Islam berpecahlah Komanggo pergi ke Geneva. Pasal Islam berpecahlah kita dapati sehingga tuanku bangkit untuk membuat satu kenyataan yang untuk mempertahankan kedudukan kalimah Allah dan sebagainya. Tapi bila manusia Melayu Islam bersatu, saya terlalu yakin mereka tak berani, kerana kesatuan Islam adalah kekuatan abadi. Kesatuan orang Melayu adalah merupakan satu kekuatan yang terpancar dalam sejarah selama ini. Ini tidak boleh menggugat dan tidak boleh digugat oleh mana-mana kuasa pun, terutamanya teman-teman yang lain di Malaysia ini. Jadi bagi saya, akhirnya saya mengucapkan terima kasih lah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Menjunjung Kasih Sultan Selangor yang kita lihat telah membuat satu kenyataan, bagi saya kenyataan yang sangat berharga lah. Kenyataan daripada payung negeri yang telah membuat kenyataan yang saya rasa very apt. Kenyataannya sangat sesuai pada masa, sangat sesuai pada ketika, dan saya rasa rakyat Selangor khasnya menunggu-nunggu kenyataan yang keluar daripada istana, daripada baginda untuk mempertahankan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya, baginda bukan mempertahankan kalimah Allah saja. Baginda mempertahankan batang tubuh Islam. Baginda bukan mempertahankan batang tubuh Islam, baginda mempertahankan setiap insan di Selangor in particular yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, saya nak reiterate balik apa yang disebutkan oleh Datuk Aidit tadi, Saudara Azizan tadi dan juga Norman tadi, bahawa tuntutan yang dibuat oleh Komanggo itu tidak menasabah sama sekali. Dan saya nak jemput rakyat Selangor, nak jemput rakyat Malaysia seluruhnya. Mari kita tentang habis-habisan
setiap zarah daripada perjuangan mereka itu. Kerana kita hendak melihat bahawa Malaysia ini salah satunya negara yang terukir dalam peta dunia. Negara yang sonok didiami oleh masyarakat berbagai kaum, berbagai agama, berbagai fahaman dalam negara ini. Dan akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara, dan insya-Allah Jati baru saja minggu lalu mengadakan mesyuarat agung tahunan kali yang keduanya, dan kita telah pun merancang insya-Allah pada masa hadapan, dan yang terdekat ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita akan bertemu insya-Allah dengan golongan yang pertama ialah majlis-majlis agama negeri. Lepas tu kita akan pergi pada golongan yang lebih atas daripada itu untuk kita sama-sama menanamkan satu kefahaman yang satu, tindakan yang satu, pemikiran yang satu, dan olahan-olahan daripada option-option untuk kita menyelamatkan Islam, menyelamatkan bangsa Melayu, menyelamatkan umat Malaysia, tak kisah agama, tak kisah latar belakang, tak kisah fahaman politik mereka. Itulah perjuangan Jati, saudara, dan insya-Allah bersama dengan teman-teman pimpinan ini, parti akan terus tegak memperjuangkan perjuangan yang sama-sama telah kita. Ada tambahan sikit tu. Ya, sila. Saya ingin memberikan amaran khususnya kepada rakyat Selangor ataupun rakyat yang duduk di Selangor. Kalau Jati mendengar apa-apa ucapan ataupun statement yang dikeluarkan oleh rakyat Selangor ataupun rakyat Malaysia yang duduk di negeri Selangor, berada di negeri Selangor, yang mempertikaikan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, apa yang dititahkan, kita tidak teragak-agak untuk membuat laporan polis. Itu amaran daripada Jati. Sebab kalau kita lihat disebut apabila baginda bertitah, ini merupakan satu arahan. Sifatnya sebagai ketua negara, ketua negeri Selangor, ketua agama, payung kepada rakyat di negeri Selangor, dan baginda mengeluarkan titah bukan sebarang titah, tetapi ianya konstitusional dari segi Federal Constitution ataupun undang-undang tubuh kerajaan negeri Selangor itu sendiri. Jadi bagi siapa-siapa yang mempertikaikan titah baginda, Jati tidak teragak-agak untuk membuat laporan polis, dan kita akan pastikan perkara itu akan disiasat sampai ke akar umbi. Sebab apa? Sebab kita mahu supaya rakyat negeri Selangor dan rakyat yang duduk di negeri Selangor duduk dalam keadaan aman, harmoni, seperti mana yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan 31, Islam agama persekutuan. Agama mana-mana boleh diamalkan dalam keadaan peace and harmony, dalam keadaan aman dan harmoni. Kalau diamalkan dalam keadaan tidak aman dan harmoni, ia tidak dibenarkan. Perlembagaan Persekutuan 3/1. Jadi kita minta kita hidup suasana tenang aman di negeri Selangor. Kita tidak mahu mana-mana anasir yang cuba untuk menghuru-harakan negeri Selangor, yang di bawah payung Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Selangor. Allah. Okey. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita berjumpa pada lain-lain masa. Ya. Ada apa lagi? Ada satu soalan. Datuk tak ada keinginan nak balik ke PAS? Macam ni, ini soalan bukan pertama kali ditanyakan. Bahkan minggu pertama saya dilucutkan keahlian saya oleh PAS, sudah ada orang datang untuk bertemu dengan saya, nak mengusahakan sebenarnya supaya ketika itu saya balik kepada PAS. Dan pada masa itu bila saya diberikan sedikit ruang kerana untuk merayu, begitu ramai termasuk pimpinan tertinggi PAS sendiri meminta saya untuk merayu akan keputusan yang telah dibuat. Tapi saya tetap dengan pendirian saya, dan saya pertahankan pendirian saya. Bukan saya mempertahankan pendirian saya mempertahankan Islam, saya mempertahankan Melayu, saya mempertahankan isu raja. Jawapan kepada soalan saudara, jika sekiranya benda ini datang daripada ahli PAS, datang daripada penyokong PAS, itu tak penting pada saya. Yang pentingnya, jika sekiranya datang dari pimpinan-pimpinan PAS, Hasan Ali bersedia untuk menimbangkannya. Itu saja. Kalau apa ni PAS keluar daripada Pakatan tu, tunjukkan dia komitmen dia untuk perjuangkan Islam betul. Kena jemput, kena tengok. Saya kena gonding dengan adik-adik saya ni. Saya kena gonding. Nampak gaya ni dia tak berapa benar kan ni. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah, mudah-mudahan. Dah bersedia sepenuhnya lah untuk masuk. Memang tunggu daripada pimpinan saja untuk
Tidak. Saya akan pertimbangkan banyak benda. Jati saya kena pertimbangkan, berbagai-bagai lagi. Yayasan yang dipimpin oleh Datuk Aidit nama Yayasan Murni Akidah pernah dipertimbangkan. Dan saya untuk pengetahuan saudara sebenarnya berbagai-bagai reaksi manusia. Kita tengok yang macam. Tapi yang pentingnya, adakah saya masuk balik dalam PAS menguntungkan Islam? Yang pentingnya, adakah saya masuk balik dalam PAS menguntungkan Melayu? Yang pentingnya, adakah saya masuk PAS menguntungkan institusi raja? Kalau jawapannya merugikan, saya tak masuklah. DAP saya tak masuk, PAS saya tak masuk, PKR saya tak masuk. Saya masuk Jati aja, insya-Allah. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi.